Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Transformasi digital membolehkan penjagaan kesihatan lebih mudah diakses, cekap dan berpaksikan rakyat. Nilai persahabatan dan kerjasama yang dikongsi bersama mengukuhkan hubungan Republik Rakyat Bangladesh dan negara Brunei Darussalam. Pelancaran Bru Health 5.0 mencerminkan transformasi digital yang boleh mempercepatkan pencapaian pelindungan kesihatan sejagat dengan menjadikan penjagaan kesihatan lebih mudah diakses, cekap dan berpaksikan rakyat. Ia adalah versi terkini platform kesihatan digital kebangsaan yang menghubungkan individu secara terus kepada perkhidmatan kesihatan, menyokong pencegahan dan memperkasa orang awam untuk mengurus kesihatan sendiri. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara demikian semasa Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-78 yang berlangsung di Geneva, Switzerland sehingga 27 Mei ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan kesihatan adalah tanggungjawab bersama dan hak sejagat dan seterusnya tidak ada negara yang boleh menghadapi dan menguruskan ancaman kesihatan secara berkesan bersendirian. Yang berhormat juga mengalu-alukan kesimpulan perbincangan perjanjian pandemik yang menunjukkan bahawa negara-negara masih boleh berkumpul untuk tujuan bersama iaitu mengukuhkan kerjasama global, mengurangkan ketidaksamaan dan memastikan tiada negara yang ketinggalan. Salah satu pencapaian utama perhimpunan ialah perjanjian pandemik WHO pada 20 Mei 2025. Langkah penting dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan tindak balas global terhadap pandemik. Menteri Kesihatan juga mengadakan perbincangan dua hala dengan Yang Berhormat Dr. Zulkifli bin Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia mengenai kerjasama bidang kesihatan yang berkepentingan antara kedua-dua negara dan serantau. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Mazlizah binti Pengiran Haji Mahali, Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland. Tema perhimpunan tahun ini Satu Dunia untuk Kesihatan. Lebih 200 warga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya dikurniakan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Majlis penyampaian pengurniaan pingat-pingat kehormatan tersebut berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Bangunan Dewan Majlis. Penyampaian pingat kerja lama disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dayang Hatika binti Haji Masri, Dayang Masnawiyah dan Kuala Belait dan Seria. Dipersilakan Awang Ramli bin Rahman, Awang Muhammad Zamri. Republik Rakyat Bangladesh mengulangi komitmennya untuk mengeratkan kerjasama dengan negara Brunei Darussalam merentasi pelbagai sektor. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Puan Yang Terutama Norin Ahsan, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini semasa majlis resepsi meraihkan kemerdekaan dan Hari Kebangsaan Republik Rakyat Bangladesh ke-54. Majlis berlangsung semalam di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan,
Majlis ini menjadi lambang hubungan dua hala yang kukuh antara kedua-dua negara dengan menekankan nilai perkongsian persahabatan, kerjasama dan saling menghormati. Manasik haji dan umrah memperkukuh penghayatan dan persediaan bakal haji menjelang kemuncak ibadah haji di Makkah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Perkembangan dari Tanah Suci. Penyelarasan lokasi penempatan jemaah di Maktab 222, kawasan yang diperuntukkan kepada jemaah haji negara semasa berada di Mina, dan persiapan khemah dan kemudahan di Arafah dan Mina antara perkara yang dibincangkan semasa perjumpaan bersama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dengan syarikat Duyuful Bait di Mekah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah urusan haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi. Perjumpaan diadakan di Pejabat Syarikat Duyuful Bait. Syarikat berkenaan juga memberi jaminan akan terus komited dalam kerjasama strategik bersama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara demi memastikan kebajikan dan keselesaan jemaah negara sentiasa terpelihara sepanjang musim haji. Menjelang hari kemuncak ibadah haji, bakal haji negara meningkatkan persediaan rohani dengan mengikuti sesi manasik haji dan umrah. Sesi diadakan di sebuah hotel di Madinah Al-Munawwarah. Bakal haji yang mengikuti syarikat Raudah Al-Amin menghadiri sesi manasik haji dan umrah yang disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Guru Ugama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Terdahulu, taklimat kesihatan turut disampaikan oleh Dr. Awang Muhammad Abdul Hafiz bin Haji Yaakob, penolong Ketua Perubatan Haji. Bakal haji yang mengikuti syarikat berkenaan juga mengadakan lawatan ke Masjid Quba, Jabal Uhud dan Ladang Kurma. Pertemuan Sekretariat Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABIM sempena Forum Ketua MABIM kedua berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Dayang Hajah Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Setiausaha MABIM Brunei Darussalam dalam ucapan menyentuh mengenai cabaran dunia pada masa ini yang memerlukan tindakan lebih bijak dan berani dalam merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengangkat serta mengembang luaskan lagi penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Antara yang dibincangkan semasa mesyuarat termasuk mewujudkan kesepakatan dalam meneliti dan menilai semula pelaksanaan program MABIM dan cadangan baru yang membawa nilai tambah serta menyusun pelan kerja yang lebih terarah. Lebih 400 orang mengunjungi Hari Terbuka 2025 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei PPB. Diadakan di Klub Rekreasi Brunei Shell, Panaga Seria. Hari terbuka tersebut antara lain mengongsikan serta memperkenalkan perkhidmatan, inisiatif dan program-program PPB khususnya pencari kerja tempatan. Disertai oleh syarikat tempatan dan antarabangsa, ia memberi peluang kepada para pengunjung untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat berkenaan. Para pengunjung juga berpeluang mendengarkan taklimat, ceramah, forum serta sesi perkongsian daripada pakar industri, fasilitator jemputan dan wakil agensi berkepentingan. Good opportunity untuk kami to have this experience, especially in terms of CV and interview sessions.
target untuk mencari pekerjaan sama upskillingkan my CV lah, sama connect with company yang dorang offer di sini. So I want to know more about how to do a proper CV so that I can reach a professional job requirement. Yeah. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang kami inginkan, juga menambah ilmu lah untuk membuat CV baru dan mencari pengalaman baru. Bengkel Navigasi Kepimpinan Abad ke-21 menyeratkan lagi kerjasama serantau dalam kalangan pemimpin sekolah serta mengukuhkan komitmen negara dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berdaya tahan, inovatif dan inklusif di seluruh Asia Tenggara. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Unit Kepimpinan Sekolah, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik, bengkel fasa kedua yang diadakan selama 4 hari menutup tirainya hari ini. Majlis berlangsung di Pusat Membeli Belah di Brakas. 28 pemimpin pendidikan terdiri daripada ketua-ketua jabatan mata pelajaran di sekolah dari 7 negara anggota ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Demokratik Rakyat Lao, Malaysia, Republik Singapura, Thailand dan Vietnam menyertai bengkel berkenaan. Sepanjang bengkel, para peserta mengikuti pelbagai modul kepimpinan di samping membentangkan amalan terbaik serantau. Bengkel merangkumi 3 fasa iaitu fasa pertama diadakan secara dalam talian pada April lalu. Manakala fasa terakhir akan diadakan secara dalam talian pada bulan Jun nanti. Tools ini sangat berguna untuk bukan sahaja kami sebagai ketua jabatan, malahan mungkin akan diterapkan kepada guru-guru kami dan even kepada pentadbiran sekolah kami juga. Saya dapat mengetahui berbagai strategi yang di-sharekan oleh facilitators kami yang sungguh kata orang tu advance yang saya boleh apply kembali ke Singapura bersama guru-guru saya di Singapura. Pelbagai projek inovatif bertemakan kelestarian dipamerkan sepanjang pameran projek tahun akhir pelajar-pelajar Sekolah Perdagangan dan Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Brunei. Pameran yang berakhir hari ini mengetengahkan hasil pencipta muda yang menjadi penggerak kepada perubahan masa depan yang lebih lestari. Projek-projek yang dipamerkan memberi tumpuan kepada isu-isu alam sekitar yang kritikal dengan matlamat untuk menyumbang kepada dunia yang lebih hijau dan melindungi ekologi. Ya, ada 4 jenis candle. Kalau kita lihat, dia ada seri muka, ada calat daging dan kusoi. So setiap candle ini ada bau-baunya tersendiri, aroma-aromanya tersendiri. Sistem rekomendasi ini mengambil dari para pekerjaan punya kemahiran, edukasi dan also experience lah. So dengan ini dia boleh mencarikan pekerjaan secara yang lebih pentas dan cepat lah. Kami cuba menggunakan AI untuk menolong hidup kami seharian dan cuba untuk mengeluarkan tabiat yang tidak baiklah terhadap eco-friendly facility. So, kami telah membuat prototype ialah Bumiko. 11 pen darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran tabung darah makmal Hospital Penggiraan Muda Mahkota, Penggiraan Muda JL Mutari Belah Tutong yang diadakan selama 2 hari. Kempen diadakan bagi memberi kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Manfaatnya bagus untuk diri sendirilah, untuk diri sendiri ia terasa bangun pagi esok macam sehat, segar saya badan itu, dan juga bermanfaat untuk orang lain lah, untuk yang memerlukan darah. Bila kita ni menderma darah tu kurang risiko sakit jantung, dan kalau lepas menderma darah tu lagi ringan rasanya.
Sebuah syarikat pemaju dikenakan kompaun kerana melanggar peraturan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Razik Syahmi, kontraktor di daerah Tutong, didenda sebanyak RM1,000 kerana didapati membuang sampah di tempat awam. Syarikat terbabit diberi tempoh selama 7 hari untuk membayar denda tersebut. Jika gagal membayar denda dalam masa tempoh yang ditetapkan, syarikat terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak kurang dari RM2,000. Kesalahan tersebut didapati hasil rondaan Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kemarin. Kerja-kerja penyucian tangki air Sekurup akan dijalankan esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Sebelum itu, Kampung Selapun, Kampung Lamaling, Kampung Rebada dan kawasan sekitarnya di daerah Temburong berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan darah tinggi. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Saingan separuh akhir Piala Singapura diteruskan semalam menyaksikan pertemuan pasukan Brunei DPMMFC menentang Lion City Sailors bagi perlawanan pertama. Berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura, perlawanan berkesudahan Brunei DPMMFC 2, Lion City Sailors 3. Perlawanan kedua dijadual berlangsung pada 27 Mei ini di Stadium Bishan, Singapura.